Bermula dengan bergu lelaki, Go Zhifei, Nur Izzuddin dan T. Kai Woon, Man Wei Chong terkandas pada pusingan pertama terbuka Malaysia. Izzuddin dan Zhifei diundi bertemu gandingan China, Liang Wei Kang, Wang Chang yang berada di ranking lebih rendah daripada mereka namun tewas 21-16, 11-21, 17-21. Turut menimpa nasib yang sama adalah Wei Chong dan Kai Woon yang tewas kepada bekas nombor 1 dunia. Ya, overall memang saya nampak untuk setakat ini memang dalam bergu lelaki ini memang saya belum lihat sesuatu yang maksimal lah. Dari lead sebagai world champ sampai semalam Izzuddin dengan Go Zhifei, Man Wei Chong dengan T. Kai Woon ya. Performance yang mereka tunjukkan itu out dari saya punya ekspektasi lah ya. Jadi saya harap mereka belajar untuk tidak harus proof apa yang mereka keluar dari mulut mereka lah ya, bahwa saya mau fight, saya mau berikan yang ini, harus keluar lah ya, karena mereka keluar dari mulut mereka itu words itu, karena words itu juga akan didengar oleh lawan-lawan mereka, dan lawan-lawan mereka semua sini kan bukan lawan-lawan yang baru semalam main badminton ya. Jadi saya harap ini mereka belajar lah ya. Kita bukan bilang mereka itu orang harus belajar, sudah banyak banyak turnamen, sudah punya pengalaman, harus belajar dari ini. Manakala ia cerita berbeza buat juara dunia 2022 Aaron Chia So Woo Yik yang berjaya menempati jangkaan peminat badminton untuk mara ke pusingan kedua terbuka Malaysia. Pada pusingan kedua terbuka Malaysia, Aaron dan Woo Yik tidak mampu untuk meraih kemenangan ke atas gandingan China Liu Yuchen Wu Xuan Yi apabila tewas 10-21, 21-23. Kalahan tersebut jelas menghampakan beberapa pihak yang meletakkan kepercayaan tinggi terhadap gandingan negara untuk lakar kejutan. Ya kan sepatutnya tuh ya kita coaches dengan player sudah berbicara, tapi hal itu tidak mungkin akan terjadi, orang cakap itu akan terjadi apa yang kita sudah cakap, yang sudah bincang, ataupun akan tidak terjadi. Sebagai player yang punya experience itu dia harus punya ada suatu keberanian untuk tukar gitu. Jadi jangan mengharapkan kepada coaches untuk beritahu. Ya. Seperti kayak body language saya tengok macam lawan attack macam orang cakap oh kamu pukul saya lah. Ya. Sampai di mana saya bisa stand lah. Nah, macam itu. Dia bukan ada fight. Kita tengok macam China ya. After 3 down. Dia tukar sikit saja. Dia tak mau main itu orang bilang paksa, tapi dia kasih saja, dia kasih, tapi dia ada chance masuk depan, dia tekan bukan untuk mematikan, dia tukar sikit saja, itu ada sedikit kasih pressure. Kita sendiri berikan poin sampai 12-9, tak ada rasa bilang break atau minta apalah untuk kacaukan itu China punya ini kan. Nah ini yang sesuatu yang kita tak perlu ajar lagi lah. Sebagai player yang sudah punya experience itu harus sedar itu kan. Dia sudah harus tahu, dia sadar bahwa ini saya tak bisa paksa lah, saya harus lebih inilah. Selain itu, yang dikejutkan ketika terbuka Malaysia adalah juara terbuka Perancis Pearly Tan M. Tina yang terkandas pada pusingan pertama kejohanan. Walaupun mempunyai rekod pertemuan yang baik menentang gandingan Bulgaria Gabriela dan Stefanie Stoeva, mereka terpaksa akur dengan keputusan 19-21, 14-21. Ya, Pearly Tina memang ya seperti yang saya sudah mention di sebelum ini bahwa mereka harus punya satu keberanian bahwa mereka sudah world class nih. Nah, mereka secara pikiran, secara hati itu mau merasakan itu suasana itu lebih comfort, bukan masuk kepada suasana oh ini makin pressure datang, saya harus face. Nah, ini mereka tak ada berani untuk face ini barang, ya. Jadi ada rasa mau run away. Jadi akhirnya saya bisa tengok dalam latihan itu efek banyak yang mereka tunjukkan bahwa saya defense-nya tak bisa. Sometimes kita offer untuk ada boys attack, saya masih belum dapat, saya sparring dengan perempuan saja. Jadi suasana comfort ya. Suasana comfort itu masih ada dalam pikiran mereka. Saya tak mau susah untuk laki attack, saya mau supaya perempuan, jadi ada rasa ini. Jadi ya after this tournament ya, untuk India ini beberapa hari kayak kita put mereka untuk training dengan lelaki lah.
Dalam pada itu, jurulatih beregu campuran negara Nova Widianto berpuas hati setakat ini dengan prestasi yang dipamerkan pemain di bawah kendaliannya. Walaupun baru saja digandingkan, Ho Pangron Teo Mei Sing melakar kejutan apabila mara ke pusingan kedua kejohanan sebelum tewas kepada pilihan ketujuh Tom Giquel Delphine Delru 18-21, 21-13, 12-21. Namun yang paling menyelah sudah pasti gandingan Chen Tangji Toh Yi Wei. Ya, karena mereka dengan dua pasangan ini ya mereka tidak diunggulkan ya, yang karena pasangan baru saya rasa sudah oke lah, tapi memang semua kita maunya kita hasil yang terbaik lah ya, tapi saya yakin walaupun mereka tidak diunggulkan, saya yakin mereka sebenarnya punya chance ya untuk melaju lebih lanjut lah. Dan hari ini pun sebenarnya saya cukup optimis mereka bisa menang walaupun memang lawannya kan dia seat number 2 ya. Tapi mungkin ya itulah, mungkin faktor tuan rumah kadang mungkin mereka main tidak kurang lepas sedikit lah. Terutama set kedua ya. Tapi tahu apalah, kita udah ya, mereka udah berjuang dan saya juga makasih udah. Ya mungkin inilah hasil yang sementara ini paling baik buat mereka lah. Saya rasa dengan pasangan ini saya yakin ya, dengan training yang bagus, dengan tekad mereka, semangat mereka, saya yakin mereka next bisa tampil lebih baik lah. Masih ada sedikit di teknik ya, tapi mereka secara tenis mereka sebenarnya punya talent bagus. Cuma ada sedikit lah masalah tenis, nanti kita perbaiki lagi lah. Mungkin kan mereka juga power speed, ada si Tangji, ada Pangron itu Pangron juga tipikalnya juga lebih safe ya, beda-beda karakter ya. Si Eto itu pintar ya, tapi mungkin masih perlu ditambah sedikit lah. Alright, tahniah diucapkan kepada semua wakil negara yang telah berhempas pulas dalam aksi di Terbuka Malaysia 2023. Untuk rekod pasangan beregu campuran Chen Tangji Toh Yi Wei dan beregu lelaki Ong Yusin Teo Yi Yi yang made it that far sehingga ke pusingan suku akhir. Yang pasti semua peminat sukan badminton akan merindui aksi beregu campuran Chan Peng Sun, Goh Liu Ying selepas Liu Ying umum persaraan secara rasmi awal pagi tadi dan menamatkan saingan terakhirnya di pusingan kedua. Dalam pada itu, sebelum aksi separuh akhir Terbuka Malaysia 2023 membuka tirai pada Sabtu, pemain bergu campuran profesional negara Goh Liu Ying diraikan dalam majlis apresiasi yang berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil. Selepas berkecimpung dalam arena badminton, negara sejak berusia 13 tahun, pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 ini akhirnya beri lambaian terakhir dalam arena sukan badminton selaku pemain. Menurut Liu Ying, walaupun kudratnya selaku pemain sudah berakhir, namun ia bukan petanda dia akan lenyap dalam radar sukan badminton negara. Komitmen tinggi yang ditunjukkan dalam sukan ini akan diteruskan Liu Ying apabila pada Februari nanti beliau akan menganjurkan kejohanan badminton 3-on-3. Liu Ying yang ditemui ketika majlis apresiasi turut berkongsi bahawa keputusan ini turut dapat restu ayahnya yang sentiasa jadi sosok penting dalam kerjanya selaku pemain badminton dunia. I think I will start with the organizing a competition first. Coach, I'll see how. Yeah, it's not for pro player. It's for all the amateur players. So I think we have quite a lot of professional competitions, but we don't have amateur. So I will organize more because I know a lot of Malaysians they love badminton so much. So I will try to organize more to grow the sports. Turut hadir dalam majlis ini adalah ayahnya Goh Xiao Wei yang sudah pasti bangga dengan deretan pencapaian diraih anak perempuannya. Xiao Wei turut berkongsi bahawa Liu Ying mula menunjukkan minat dalam sukan badminton selepas menonton aksi dramatik sukan tersebut ketika di Kemasya Sukan Olimpik Barcelona 1992. Memang saya sendiri daripada kecil memang suka main badminton, tapi masa itu keluarga memang masalah kewangan lah. Jadi nak beli raket pun tak mampu. Dulu saya main badminton pun pakai raket yang kayu tu, aeroplane. Main jadi sendiri tak dapat. Jadi national player pun itu saya harap lah dia boleh ganti babak jadi pemain nasional. Memang saya nak target dia yang betul lah. Itu aja lah. Paling bangga masa dia di atas podium Olimpik 2016. Itu yang paling bangga sekali lah. Sampai saya tak tahu apa nak cakap lah.
Itu sajalah yang saya paling bangga sekali lah. Memang itu bukan harapan saya lah. Harapan saya memang sebagai national player itu sudah cukup. Ada cakap, saya harap you jadi national player saja. Tak sangka you boleh dapat medal Olimpik. Selain majlis apresiasi yang berlangsung pada Sabtu, sesi meet and greet bersama peminat turut diadakan dengan rata-rata tidak lepaskan peluang untuk menyaksikan gandingan Goh Liu Ying Chan Peng Sun buat kali terakhir. Sangat excited, sangat happy because dah lama dah minat mereka berdua and this will be a very memorable moment lah for me. Mungkin lepas ni dah tak boleh jumpa dia orang kan. So yeah, I'm very happy, very excited. Excited a bit but also sad lah because this is a large match for them. Sebab Liu Ying takkan ada kat court untuk main dah kan. So hope macam dia akan aktif kat social media buat YouTube ke, macam Tamu Hyung kan buat YouTube. So kita boleh nampak dia lagi. Saya rasa memang sangat excited. Sebab shaking dah. Dah shaking dah ni, yes. Sangat-sangat happy. Sangat-sangat happy saya nak tengok Peng Sun dan Liu Ying. Dan saya sangat nak dapat dia sign lah. Dapat dia orang sign. Sebab memang kita orang ni peminat badminton. Tak dapat jumpa mereka semuka. Ni first time nak tengok dia orang semuka tu, memang tak excited sangat dah. Peng Sun yang merupakan gandingan terbaik bersama Liu Ying turut menzahirkan rasa hiba dengan keputusan diambil rakan sepasukannya itu, namun tetap berbangga dan menyokong sepenuhnya keputusan Liu Ying yang sama bantu kejayaan raih pingat perak di Tamasya Sukan Olimpik 2016. Itu feeling sangat susah nak explain. Nak explain sebab saya dengan Liu Ying dari kita junior sama-sama, lepas tu sampai kita senior, sampai sekarang sudah retired. Itu between itu kita ada banyak benda berlaku. So sekarang nampak dia sudah retired, saya pun happy untuk dia sebab saya tahu dia tahan sakit main tournament sudah lama memang. So ini yang saya sangat happy untuk dia lah sebab dia sudah tak payah tahan itu sakit lagi. So dia akan plan dia punya future, do other thing. So ini macam lah. Ceria di luar dan dalam gelanggang. Itu yang boleh disifatkan Goh Liu Ying dengan gandingan beregu campuran Peng Sun, pernah menduduki ranking ketiga terbaik dan juara 4 kali jelajah BWF 300. Dan pencapaian terbaik menyaksikan mereka raih perak di bumi Brazil dalam tamasya berprestij seperti Olimpik. Good luck and all the best, Mami. Okey, so cute lah fans apa ni tadi? Liu Ying sampai shaking. Okey, sebelum kita nak tutup cerita aksi badminton pasukan Malaysia untuk hari ini, Liz, kita bertuah sebenarnya nak umum kepada penonton Nadi Weekend cerita di Axiata Arena, dan yang akan membawakan cerita-cerita itu tak lain tak bukan the man and woman from day one, Muiz Aziz dan Syifa Nasir. Hello. Hello. Hello Liz, hello Lily. Hai. Okey tak tu? Okey, takkan tak? Okey, Syifa okey tak? Okay. Alright, okey. Kita nak mulakan dengan Syifa lah. Sebab dengan cerita pagi tadi, Syifa sempat hadir ke majlis persaraan Goh Liu Ying kan? So mungkin boleh kongsikan apa yang paling istimewa yang dikongsikan Liu Ying tadi? So yang specialnya pagi tadi dekat majlis seremoni itu adalah bila pemain-pemain lama juga yang telah bersara seperti Tan Bong Hyong, Koh Kim Kiat, dan pemain Paralimpik dan juga seorang wanita Beverly Zhang daripada Amerika Syarikat hadir. Selain daripada Chan Peng Sun sendiri mengadakan perlawanan pertunjukan 3 lawan 3. Dan juga selain daripada itu ada juga Goh Liu Ying menyatakanlah tadi semasa interview dia ingin membuat macam-macam lagi program untuk atlet-atlet badminton negara, untuk melahirkan ramai lagi atlet badminton negara, dan juga berharap ada pemain-pemain wanita negara badminton dapat dijaga, sebab macam kita tahu pemain wanita sebenarnya senang mendapat kecederaan, jadi lagi patutlah diberi perhatian yang lebih. Dan tadi ada juga ayah kepada Goh Liu Ying yang bersama-sama dengan Liu Ying time interview tadi, yang
share juga sebenarnya Liu Ying ni adalah kalau kita tengok dekat dalam gelanggang dia garang, dia bermain dengan cara yang mungkin tegas macam tu kan. Tapi sebenarnya dia adalah anak yang manja dan juga kecintaan terhadap badminton tu, sukan badminton itu sendiri ditanam sejak daripada kecil lagi. Itulah yang bagi Syifa yang antara yang menarik pagi tadi. So macam Muiz sendiri kan, lama sangat anggut tu Muiz. Betul, penat dah. Yelah, Muiz antara individu yang mengikuti rapat dari Dewan lah kan untuk Malaysia Open ni. So bagi Muiz sendiri, pemain paling menonjol ataupun gandingan yang Muiz lihat paling menonjol lah untuk saingan kali ni. Okey, kalau kita lihat siapa yang paling menonjol sudah pasti datang daripada kategori bergu campuran lah, sebab seperti mana kita tahu Ho Pangron, Teo Mei Sing baru digandingkan dan ini merupakan tidak silap saya kejohanan ketiga mereka, walaupun mereka hanya terkandas di pusingan kedua, mereka berjaya memberi tentangan sengit kepada gandingan-gandingan yang lama. Betul tak Syifa? Betul. Selain itu kita juga terdapat Chen Tan Jie dan Tok Iwei yang berjaya mara sehingga suku akhir, dan apa lagi manisnya adalah mereka berjaya mengalahkan pemain senior pada pusingan pertama iaitu Tan Kian Meng, Lai Peijing, dan pada pusingan kedua mereka juga mengalahkan ranking ke-12 dunia iaitu Rehan Nafa dan Lisa Ayu. Jadi saya rasa ini adalah yang paling menonjol. Selain itu kita boleh lihat juga Ong Yusin dan Teo Yi juga boleh dikatakan menampilkan prestasi yang meningkat. Ini adalah kerana walaupun mereka menyamai pencapaian tahun lalu, tetapi dari segi permainan mereka berjaya mengalahkan gandingan daripada Chinese Taipei yang sebelum ini mereka mempunyai rekod yang tidak begitu baik. Dan ketika perlawanan menentang Fajar, kita boleh lihat perlawanan itu lebih sengit berbanding perlawanan-perlawanan yang sebelum ini, Lily dan Alice. Okey, banyak juga favourite Muiz. Tapi Muiz tak sebut dua nama. Kita nak tanya, adakah anda berdua merasakan kejutan ataupun sesuatu yang telah dijangka seperti gandingan Perli dan juga Tina ataupun Lizia terkandas di pusingan awal? Mungkin Muiz boleh mulakan? Okey, kalau saya mulakan, saya boleh katakan yang bahawa bagi Zija sebenarnya tidak begitu mengejutkan kerana kita tahu ia adalah satu perlawanan yang 50-50. Sebab kalau kita lihat Syifa, Kodai Naraoka merupakan pemain yang sedang meningkat naik pada tahun lepas. Dalam 5 bulan sahaja dia berjaya meningkatkan ranking dia daripada 43 ke 7 dunia. Dan manakala bagi Perli dan Tina, ia sudah pasti satu kejutan lah kerana mereka mempunyai rekod yang baik terhadap gandingan Bulgaria itu. Tetapi kita harus ingat yang bahawa ini merupakan kejohanan pembuka kalender dan kita harap yang Perli, Tina, Zija mampu meningkatkan prestasi mereka pada bulan 5 nanti. Ini adalah disebabkan bulan 5 nanti akan bermula kelayakan mata Olimpik. Jadi itulah harapan kita untuk kedua-dua pemain ini. Okay, untuk Syifa macam mana? Saya sama pendapat lah dengan Muiz. Dia cakap dia sama pendapat. Lee, Alice? Okay, Alice. Okay, saya nak jawapan dia 100%. Okay. Kalau tadi bermula dengan Muiz, sekarang ni Syifa pula yang mulakan. Untuk bergu campuran dan bergu lelaki negara terkandas di pusingan suku akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik Malaysia untuk saingan kali ini. Jadi itu adalah upset bukan bagi pasangan-pasangan tersebut, juga kepada seluruh negara. Disebabkan kita meletakkan harapan kepada bergu lelaki Yusin dan juga Yi, serta selain itu, apa yang saya boleh tambahlah daripada apa yang Syifa ingin mengatakan adalah kalau kita lihat prestasi, kalau untuk saingan ini sahaja, yes, memang diorang berjaya sampai ke suku akhir, itu satu perkara bagus. Tetapi kalau kita recap kepada kejohanan-kejohanan yang tahun sebelum ini, kita tengok bergu lelaki, kita mempunyai juara pada tahun 2014 iaitu menerusi Go Vishem, Lim Kim Wah, dan pada 2010 iaitu menerusi Tan Boon Hyong dan Koo Keng Kiat. Dan bagi mix double, kita tak payah pergi jauh, kita pergi 2019, Lai Peijing dan Tan Kian Meng berjaya mara sehingga aksi separuh akhir. Tapi kita harus ingat, ini kali pertama bahawa terbuka Malaysia dinaik taraf ke Super 1000. Jadi tahap saingan itu berbeza daripada kejohanan-kejohanan sebelum ini, dan kita juga perlu ingat bahawa ini merupakan kejohanan pembuka kalender 2023.
Jadi mungkin momentum kepada pemain-pemain kita belum dapat lagi. Jadi kita harap selepas ini, mungkin selepas terbuka Malaysia ni, mereka telah menerima pengajaran yang sepatutnya. Jadi prestasi mereka akan lebih baik. Betul tak Syifa? Betul Muiz. Alright. Faham ke tak tu Alice? Ya, kita faham. Okey, Alice ada soalan tak ada? Okey Syifa, kita ada 2 soalan lagi tapi untuk Syifa lah, ini adalah pertama kali Syifa cover badminton kan. So pengalaman you sendiri bagaimana? Apa antara match yang you paling suka tengok? Okey, firstly memang rasa happy lah. Gembira sebab dapat sendiri rasai dekat sini. Sebenarnya sebelum ni Syifa pernah pergi juga tapi tak pernah nampak yang crowd macam ni, yang semangat macam ni. Tengok sebab sekarang pun first time dekat Malaysia Super 1000 kan Muiz. Betul. Jadi lagi dengan punya saingan tu lagi hebat-hebat. Jadi macam Syifa sendiri suka melihat tengok Koda Norauka, Esselson punya persembahan. Jadi memang best bagi Syifa dan ini adalah pengalaman yang menarik dan yang akan Syifa ingat sepanjang umur Syifa. Tapi nak tambah di sini, sebenarnya Syifa, Alice, Lily dia tak cerita habis. Dia sebenarnya suka tengok Fajar dengan Rian Ardianto lah. Macam wanita-wanita lain. So kita terima je lah perkara macam tu. Bukan kan. semua. Faham kenapa macam tu. Okey, Muiz, nak tanya sikit sebelum kita lepaskan kamu berdua bercakap mengenai prestasi tadi kan. Esok kabarnya ada satu press conference yang akan berlangsung yang diadakan oleh BAM sendiri. Muiz, adakah prestasi pasukan negara akan dijadikan satu intipati dalam PC tersebut ataupun Muiz ada insight lain yang boleh dikongsikan dengan kami berdua dan penonton di weekend? Yes, seperti mana kita tahu esok ada press conference yang akan dibuat oleh BAM, iaitu akan diketuai oleh CEO Akademi Badminton Malaysia iaitu Michelle, dan apa yang saya tahu adalah selain daripada prestasi pemain yang akan menjadi intipati press conference tersebut, ia lebih kurang kepada rangkuman terbuka Malaysia secara menyeluruh. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bawakan laporan itu pada esok hari nanti, Lily dan Alice.